KPM. Makmal sains lah tapi macam tak ada orang je ni. Ni seronok ni, seronok. Kita boleh buat macam-macam ni. Nak tengok apa yang ada. Macam-macam ada kat sini. Yang apa ni? Apa benda semua ni? Ada serbuk putih lah. Menarik ni tengok. Apa pula ni? Ada cecair. Kita tengok apa jadi. Tengok apa jadi kalau saya campur di sini. Tengok. Cantiknya. Cantiknya. Alamak. Alamak. Ada. Dia buih-buih, ada reaksi. Itulah tu, cikgu dah bagi tahu dah. Jangan masuk ke makmal sains tanpa kebenaran cikgu. Cikgu, saya minta maaf lah cikgu. Minta maaf lah ya cikgu. Tengok apa dah jadi. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Makmal Sains Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean, dan hari ini kita sama-sama dalam slot menengah rendah. Dah boleh teka kan kita nak belajar apa ni? Tentunya mata pelajaran sains. Menarik kan, macam-macam rasanya kita nak belajar hari ini. Nak tahu lagi apa pula yang saya buat tadi awal tu kan? Kalau nak tahu apa yang kita nak belajar sama-sama, jom kita saksikan profil guru penyampai kita. Kita sudah saksikan biodata guru penyampai kita hari ini. Tetapi sebelum saya jemput guru kita, tentunya bersama kita juga ada juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Colina. Cikgu Colina, apa khabar hari ini Cikgu Colina? Cikgu Colina akan bersama kita ke dalam makmal sains ni? Cikgu Colina kata ya, itu. Baiklah, tentunya bersama saya ialah Cikgu Farah. Assalamualaikum Cikgu Farah. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Sihat. Hanif, apa khabar? Saya sebenarnya saya sedih Cikgu sebab saya tadi buat kesalahan. Saya minta maaf sangat Cikgu. Tak apa, Hanif tak tahu kan, baru nak belajar, betul? Ya Cikgu. Okey, untuk pengetahuan Hanif, setiap bilik ada peraturan dia yang tersendiri. Sama macam dulu-dulu kan, kita kalau bawa makanan pergi dalam bilik tidur, kena marah tak? Kena marah Cikgu. Kena marah dengan siapa tu? Kena marah dengan mak bapak lah, saya rasa ibu bapa kan? saya. Betul. Okey, jadi sama juga bilik-bilik khas di dalam sekolah ada peraturan dia yang tersendiri dan juga ada langkah-langkah keselamatannya juga. Okey, nak tahu apa peraturannya? Apakah peraturan tersebut Cikgu? Kita fokuskan kepada makmal sains dahululah. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Kalau cikgu je baca kan, nanti cikgu je jadi pandai. Apa kata Hanif, tolong cikgu baca peraturan-peraturan yang berada di sebelah Hanif itu. Kita ada peraturan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 peraturan Cikgu ya? Ya, betul. Ini peraturan asas sajalah. Sebenarnya ada banyak, tapi ini yang asas. Ini yang asas. Baiklah, murid-murid di rumah pun jom sama-sama kita perhatikan peraturan-peraturan ini satu persatu. Yang pertama, dilarang masuk tanpa kebenaran guru. Alamak, Cikgu, itu yang saya lakukan tadi. Ya, itu yang Hanif lakukan kan. Jadi selepas ini, tunggu dulu kebenaran guru. Baiklah, ingat tu, kita tunggu kebenaran guru dulu. Yang kedua Cikgu, mengatakan sentiasa beratur dan jangan bising sebelum masuk. Cikgu, saya tahu kita tak boleh bising ni. Kenapa tak boleh bising? Tak boleh bising, nanti kalau saya nak belajar pun susah juga Cikgu nak belajar. Tapi kita nak beratur kat luar. Kenapa tak boleh bising beratur kat luar? Mengganggu murid dalam kelas lain ke Cikgu? Ya, makmal selalunya bersebelahan ataupun makmal akan terletak di sebelahan dengan kelas yang lain. Jadi kita akan ganggu kelas yang lain. Sebab itulah beratur dalam keadaan yang senyap. Saya setuju Cikgu. Yang ketiga, jangan memain dan sentiasa berdisiplin. Ini siapa buat tadi ni? Siapa jangan buat? Campur-campur macam tu tadi. Jangan, bahaya ya. Jangan main-main ya. Sebab kita tak tahu apa kecelakaan yang akan berlaku. Okey? Kena jaga-jaga lah Cikgu. Betul, teruskan. Baik, yang keempat, dilarang makan dan minum. Cikgu. Kenapa? Tak boleh makan dan minum. Takut
bercampur ke makanan saya dengan Ya, cecair nanti? betul. Andai kata Hanif bawa air kosong tadi, betul? Ya, saya. Kan? Betul. Okey. Tetapi Hanif tertukar dengan bahan kimia yang warnanya juga serupa dengan warna air. Tak ke bahaya? Bahaya tu cikgu. Sebab itulah kita kena tinggal makanan dan minuman di luar Mak Mas sebelum masuk. Takut tersalah makan, tersalah minum, Ya, bahaya. betul. Baik. Okey. Seterusnya? Yang kelima cikgu, tunggu arahan guru sebelum memulakan sebarang penyiasatan. Okey, jadi kita kena tunggulah arahan guru. Okey, yang seterusnya? Seterusnya yang keenam, pastikan semua tingkap dan pintu dibuka sewaktu sesi pembelajaran. Kenapa ni Untuk cikgu? pengudaraan yang lancar. Barulah kita selesa nak belajar. Oh, menarik. Okey. Yang ketujuh cikgu, jangan membazir air, elektrik dan gas. Ni saya setuju cikgu. Kenapa? Amalan siapa ini? Kalau kita membazir, itu adalah amalan syaitan cikgu. Ya. Kita tak boleh bazir dekat mama, dekat rumah semua tak boleh. Mana-mana pun tak boleh. Okey, Ya. teruskan dan yang terakhir. Yang terakhir, jaga kebersihan dan kembalikan alatan ke tempat asal. Ya, supaya murid lain yang nak masuk lebih selesa. Okey? Kebersihan harus dijaga di mana-mana tau. Ya, betul. Jadi dah tahu kan peraturan Makmal Sains? Ada 8 sini cikgu. Okey, sekarang kita nak beralih pula untuk mengenali radas Makmal. Dah bersedia? Jom cikgu. Okey, Kita baik. tengok Tapi apa ada. Hanif kena bantu cikgu. Ya, saya. Okey, Hanif kena tolong angkat tabung didih. Kita mulakan dengan tabung didih. Ingat Tabung lagi tak mana didih. satu tabung didih? Yang mana tabung didih cikgu? Saya tahu tabung uji. Tadi tu yang dia campur-campur tu. Oh, yang dicampur-campur. Ya, Ini ke tabung cikgu? didih ni digunakan untuk memanas bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Oh, baik. okey. Ini untuk memanaskan bahan. Ada tak yang serupa dengan dia tu? Yang serupa, yang Itu kita kecil panggil sedikit. dia adalah tabung uji. Tabung uji untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, sekarang cikgu nak Hanif tolong cikgu lukis bagaimana bentuk tabung uji dengan tabung didih dahulu. Baiklah, saya akan melukis cikgu. Ya, ada marker cikgu dah sediakan. Jadi Hanif tolong lukis. Tak apa, salah cikgu baiki, jangan risau. Tabung didih cikgu. Ya, tabung Saya didih. perhatikan Bagaimana di bentuk situ. dia? Bentuknya seperti ini, tapi dia besar sedikit cikgu. Ya, betul. Kemudian, Dan- tabung uji? Saya harus lakukan seperti ini ke cikgu? Okey. Ah. Tak perlu lakukan dalam bentuk 3D. Oh, Kita tak hanya perlu. buat macam ini sahaja. Baik. Okey. Cikgu Mi sengit sikit lah. Cikgu Okey, tak sengit, apalah. Okey, buat macam ni. Kalau Baik. tabung uji pula, Tabung uji sebab dia lebih kecil daripada ya, tabung kalau didih dia cikgu. dan saiznya akan Kalau saya letak seperti ini, ya, betul, kecil dan juga dia akan kurus sedikitlah daripada tabung didih. Okey, kita ke seterusnya. Tadi Seterusnya. tabung didih untuk memanaskan bahan dalam kuantiti kecil. Kalau kuantiti besar, kita pakai beaker, kelalang kon, kelalang dasar lepeh. Okey, mana boleh tak tolong angkat? Ingat lagi tak? beaker. Ha. Beaker saya rasa, adakah ini beaker cikgu? Ya, tepat sekali. Nanti cikgu bagi ganjaran ya? Ya, cikgu, Okey, boleh. baik. Alright. Lepas tu, Beaker, kelalang kon pula yang mana? Kelalang kon. Kalau cikgu katakan kelalang kon, bentuknya mesti seperti kon. Ya, betul. Saya rasa ini kelalang kon. Bijaklah. Kita kena puji Hanif ni. Kan? Ini bentuk konnya cikgu? Ya, betul. Okey, dan yang terakhir adalah kelalang dasar lepeh. Kelalang dasar lepeh. Alamak, yang mana ni ya? Adakah ini cikgu? Bukan. Kelalang dasar lepeh adalah yang ini. Okey? baik. Yang ini. Ini Okey, kelalang ya, dasar betul. lepeh. Ya. Kenapa dipanggil kelalang dasar lepeh cikgu? Sebab dasar dia lepeh. Sebab dasarnya lepeh. Ya. Okey, Baik. boleh. Okey, sekarang kita nak belajar melukis pula. Baik. Okey, boleh tak tolong lukiskan dekat cikgu beaker? Macam mana bentuk beaker? Kalau kelalang kon macam ni, cikgu tolong kelalang Baik, kon. cikgu. Okey, kalau kelalang kon dia macam ni. Okey. Biar dia mulut sikit. Okey, mulut kalau sikit di situ. beaker? Kalau beaker, dia agak lebar ya cikgu. Dia agak lebar. Okey. Seperti ini. Adakah ada... Betul. Beaker? Okey, satu lagi. Test lagi satu. Ya. Kelalang dasar lepeh? Kelalang dasar lepeh. Baik. saya Dia cuba. muncung macam ni, Saya cuba. tapi... Tapi dia bulat di bawah. Ya. Kemudian saya buat sebelah sini. Kemudian dasarnya lepeh dia. Okey. Letak Tepat sedikit sekali. Mulut di situ. Kita ada lagi. Jom kita ke seterusnya pula. Ada Iaitu kasar dawai, Kasar dawai. tungku kaki 3 dan juga corong turas. Kasar dawai, mana satu boleh tolong cikgu kasar Cikgu, dawai? saya nampak ada satu je sini seperti dawai. Adakah ini kasar dawai cikgu? Ya, betul. Kasar dawai adalah untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan lah. Manakala di bawahnya pula itu, tungku kaki 3 tu, Yang ini untuk je ke menyokong tungku kaki 3? radas semasa pemanasan lah. Okey, ini kita guna untuk nak panaskan bahan.
Baik. Okey, kemudian ada corong turas, iaitu yang inilah cikgu tolong ya. Corong turas ni untuk menapis ataupun untuk menuras pepejal yang tidak larut daripada campuran. Okey, kita ke seterusnya. Yang ni cikgu rasa Hanif tahu kot nak melukis. Okey, kita ke seterusnya pula, iaitu balang gas. Tadi Hanif ada tersalah angkat. Mana satu balang gasnya? Saya tahu saya tersalah angkat juga. Adakah ini balang gas? Ya, betul. Inilah balang gas. Dia untuk mengumpul gas. Gas oksigen, karbon dioksida dan sebagainya lah. Dan seterusnya yang berdekatan sekali dengan Hanif, iaitu kaki retot. Ini berdekatan dengan saya, cikgu. Boleh saya angkat, cikgu? Ya, boleh. Tapi berhati-hati ya. Berat sikit di sini. Ya, betul. Okey, dia digunakan untuk memegang dan menyokong sesuatu radas lah. Dan yang terakhir, itu silinder penyukat. Ada banyak kat sini silinder penyukat. Okey. Untuk menyukat isi padu cecair. Itu tugas dia. Mana? Saya akan pilih yang paling besar ni, cikgu. Saya nampak betul. ada seperti sukatan di sini. Okay, yang ini semua silinder penyukat tak? Saya rasa ya juga, cikgu. Ya, cuma saiznya adalah berlainan. Okey, lebih faham dan lebih jelas? Lebih jelas sekarang, cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak ke seterusnya. Soalan untuk Hanif. Kita ada soalan. Okey, baik. Ini soalan dia. Andai kata Hanif terlihat kebakaran berlaku dalam makmalah, apa tindakan yang perlu Hanif ambil? Kalau ada kebakaran dalam makmal, cikgu, saya rasa saya akan jerit api. Jerit api? Api. Lebih berilmiah sikit selain daripada tu. Bagus dah tu. Jerit tu bagus. Cikgu dengar kan? Okey, lepas cikgu dengar tu, kalau cikgu tak dengar, kena buat apa? Kalau begitu, adakah saya perlu mengambil... saya harus padamkan api tu ke, cikgu? Okey, boleh. Boleh ambil alat pemadam api, tapi pastikan dengan kebenaran cikgu lah dan juga bantuan cikgu. Mungkin pelajar-pelajar tak tahu macam mana nak gunakan. Hanif mungkin dah ada kursus-kursus macam mana nak padamkan kebakaran, tapi murid-murid cikgu mungkin tak tahu kan. Jadi dia perlulah ada bantuan cikgu. Okey, jom kita tengok jawapan yang sebenar, nak tak? Boleh, cikgu. Alright, apa jawapannya? Okay. Jawapan dia yang pertama, laporlah pada cikgu. Supaya cikgu boleh bimbing apa yang kita nak buat. Lepas tu tutup semua bekalan elektrik dahulu. Okey, dan yang seterusnya, gunakan alat pemadam api untuk memadamkan dengan kebenaran gurulah. Dan yang terakhir, tinggalkan makmal cepat-cepat. Tinggalkan makmal cepat-cepat. Okey, lebih jelas sekarang berkenaan dengan makmal sains? Saya dah tahu apa yang nak saya kena buat, cikgu. Kalau ada kebakaran, saya juga sudah kenal radas tadi, cikgu. Baiklah, cikgu, sebenarnya kan ada jawapan saya betul, ada jawapan yang kurang tepat tadi. Okey, ya, cikgu tahu, nampak reward kan? Jadi cikgu bagi satu reward untuk Hanif. Saya dapat satu coklat di sini. Baiklah, sambil saya nak makan coklat sikit. Tak boleh, dalam makmal sains tak boleh makan dan minum. Betul. Saya akan simpan ni untuk kemudian. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM dan sekarang dalam slot mendengar rendah kita sama-sama sedang belajar mata pelajaran sains. Boleh nampak kan, saya rasa saya macam di makmal lah ni. Kalau di makmal ada banyak meja kan, saya nak ukur lah meja yang saya ada ni. Baiklah, saya akan ukur. Kita mula dari sini. 1, 2, 3. Tengah buat apa tu, Hanif? Ya, cikgu. Tengah buat apa? Saya tengah ukur meja, cikgu. Sekejap, saya nak mula balik. Guna apa ukur meja? Jengkal? Guna Klasiknya kaedah. Saya guna jengkal, cikgu. Kenapa, cikgu? Betul ke salah ni? Tak apa. Tak salah pun sebenarnya. Tapi, bila kita guna jengkal ataupun guna jari kita ni, sama ke jari Hanif dengan jari cikgu? Sama ke, cikgu? Tak. Macam tak sama je. Jadi, dia boleh menimbulkan kekeliruan sebenarnya. Kalau macam tu, cikgu, apa yang kita boleh guna ni? Mari sini cikgu ajar. Kita tengok Okey. apa yang kita Jom ada. kita masuk kuantitatif, fizik dan juga unitnya. Mari Okey, cikgu. sebenarnya kepentingan unit piawai ni, kita kena pastikan ada satu unit lah yang kita boleh guna supaya semua orang faham apa yang kita tengah cakap. Macam kita kat dalam Malaysia, kita cakap bahasa apa? Bahasa Malaysia, cikgu? Bahasa Melayu kan. Kita pakai bahasa Melayu. Melayu supaya semua orang faham. Sama juga untuk kuantiti fizik dengan unitnya. Kita ada unit piawai yang kita guna, iaitu unit SI.
Unit SI. Kenapa kena ada unit SI ni, cikgu? Okey, kenapa kena ada unit SI ni? Unit SI ni maknanya sistem antarabangsa lah. Kalau dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Inggerisnya adalah System International di Units. Okey, dia digunakan untuk elakkan daripada kekeliruan. Macam tadi, kita dua orang tu, katakanlah Hanif ukur 3 jengkal, cikgu ukur 4 jengkal. Kan dah tak sama. Tak sama dah tu, cikgu. Kemudian, katakanlah Hanif ukur pakai jengkal, cikgu ukur pakai depa. Dah berbeza unit ukuran kita kan. Betul tak? Okey, dan lagi satu, unit SI ni dikenalkan untuk memudahkan ahli saintis ataupun ahli sains lah berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Senanglah kita nak cakap pergi kedai, kita nak minta 1 kilo beras lah. Kan? Tak adalah tiba-tiba ada orang cakap 1 kati beras. Saya kan tak pasti tu berapa berat tu, cikgu. Kan, jadi kita pakai yang sama. Okey, untuk itu kita kenal kuantiti fizik. Kuantiti fizik ini dia ada terbahagi kepada 2, iaitu kuantiti asas dan juga kuantiti terbitan. Hari ini kita akan belajar kuantiti asas saja dan ada beberapa saja kuantiti asas yang perlu Hanif kuasai. Jom kita tengok sama-sama. Saya rasa murid-murid di rumah pun dah nak tahu ni, cikgu. Apakah kuantiti asas tersebut? Kan, okey, ada beberapa, bukan setakat ini saja, ada banyak lagi, tapi ini saja yang kita kena tahulah untuk tingkatan 1. Okey, yang pertama adalah panjang. Panjang? Okey, panjang unit SI-nya adalah meter. Meter. Atau simbol unit SI tu kat situ ada perubahan sikit M huruf kecil sebenarnya. M huruf kecil. Ya, M huruf kecil ya. Okey, kemudian yang kedua adalah jisim. Jisim? Jisim diukur dalam unit kilogram. Kilogram? Atau simbolnya adalah kg. kg. Okey, kg tu K dengan G tu huruf kecil lah. Ya. Okey, kemudian masa. Masa. Masa kita ukur dalam saat, cikgu. Saat, dan simbolnya adalah S huruf kecil. S huruf kecil. Kemudian yang seterusnya iaitu suhu. Sekarang sejuk kan, Hanif? Sekarang sejuk, cikgu. Okey, musim sejuk sekarang kita. Okey. Ya. Okey, selalu kita tengok dalam, kalau suhu kita ukur dalam apa? Kalau dekat Malaysia dalam Celsius, cikgu. Kan, darjah Celsius. Tapi bila kita nak berkomunikasi dengan orang luar, kita kena tukarkan ke dalam bentuk Kelvin. Kelvin. Ataupun simbolnya K besar. K besar. Okey, dan yang terakhir yang perlu Hanif tahu iaitu arus elektrik. Arus elektrik? Okey, arus elektrik, unit SI-nya adalah ampere. Ampere. Ataupun simbol unit SI-nya A huruf besar. A huruf besar. Okey, dah boleh Panjang, boleh, simbolnya M ke huruf kecil, jisim kg huruf kecil, masa saat S huruf kecil, suhu Kelvin K huruf besar, dan yang terakhir iaitu arus elektrik A huruf besar. Okey, dah faham ya kuantiti asas ya? Boleh. Okey, sekarang cikgu nak ajar untuk Hanif pertukaran kuantiti asas. Selalunya soalan ni masuk exam. Peperiksaan, masuk peperiksaan. Masuk peperiksaan juga. Sekarang pentaksiran lah. Dulu-dulu zaman kita peperiksaan. Sekarang pentaksiran lah. Okey, dimasuk pentaksiran, kita tengok contohnya lah soalan pertukaran unit kuantiti asas. Dah ready? Saya dah sedia, cikgu. Murid-murid kat rumah dah sedia dah? Okey, murid-murid bolehlah sediakan kalkulator dan juga kertas dan pen. Untuk Hanif, cikgu dah sediakan whiteboard, kalkulator dan juga marker. Okey, buat soalan yang pertama. Nak tak cikgu tunjuk contoh soalan pertama? Boleh, cikgu. Boleh ya? Okey. Bila kita buat soalan, pastikan kita ada jalan kerja. Okey, soalan pertama dia kata 2.1 kg dia nak tukarkan kepada gram, cikgu. Gram. 1 kg berapa gram? Ingat tak? 1 kg 1000 gram ya, cikgu? Ya, jadi kita kena darab dengan 1000. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator, darab 1000. 2.1 darab 1000 bersamaan dengan 2100, cikgu. 2100 apa tu? Gram. Gram. Tak ada unit, cikgu letak salah. Kosong. Okey, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan untuk Hanif. Dah ready? Saya akan cuba, cikgu. Okey, baik. Ni marker untuk Hanif. Okey, cikgu padam dulu yang cikgu punya ya. Boleh. Okey. Murid-murid kat rumah kena tolong juga saya kat sini. Okey. Yang soalan kedua tadi saya letak nombor 2, cikgu. Okey, 485 gram. 85 gram bersamaan dengan berapa kg? Okey. Kalau gram ke kg, saya rasa kena bahagi 1000, cikgu. Bahagi 1000? Bahagi 1000. Okey. Maka kalau 485 bahagi 1000 bersamaan dengan, kita guna kalkulator di sini. Guna kalkulator je, senang. Bahagi 1000. Ada alat teknologi kan? 0.485 kg, cikgu. Very good. Okey, tak apa. Sementara Hanif tengah buat tu, cikgu ada sediakan
Ganjaran untuk Hanif, cikgu ada masukkan ganjaran. dalam Baik. bekas. Terima kasih cikgu. Okey. Yang seterusnya 945 cm 945 cm Ya. kepada meter. Okey. 1 meter bersamaan dengan 100 cm cikgu. Betul. Maka kena bahagi 1000. Ya? 1000 bukan 100, bukan 1000. Kalau tak nanti hilang coklat saya. Okey. 100 je cikgu bantu, tak apa. Bahagi 100 ya. Baiklah, maka 945 bahagi 100 sama dengan, kita cuba lagi, 945 Cuba, bahagi cuba. 100 sama dengan, menarik, 9.45 meter. Okey, very good. Yang Baguslah, cikgu suka Hanif tulis dulu unitnya. Saya Supaya tulis Hanif tak lupa nak Tak tulis unit. lupa. Ya, Tapi betul. kena ingat yang dia punya, nak tukar tu kena betul je. Okey, baik. 1,504 Meter, kita nak bersamaan tukar dengan kepada kilometer. Kita kena buat apa? Kilo ni 1000 cikgu. Maka 1 kilometer bersamaan dengan Dengan 1000 1000 meter. Ya. Maka kita kena Bahagi? bahagi 1000. Ya, betul. Saya cuba kira. Saya rasa 1.504 kilometer tak payah cikgu. pakai kalkulator ni. kita guna Terbaik teknik. sangat. Macam ni cikgu. Betul. Ini kaedah murid sekolah rendah pakai. Cakap klasik je. Ya, betul. Okey, yang seterusnya 350 saat kepada jam. Nak buat apa? Macam mana? Kepada jam. Dari saat ke jam cikgu. Okey. Kalau saat ke jam macam mana cikgu? 1 jam berapa minit? 1 jam 60 minit. 60 minit. 1 minit berapa saat? 60 saat. 60 saat. Jadi berapa kali kita nak kena bahagi tu? Kena bahagi dengan 62 kali je Ya, cikgu. betul. Kena bahagi dengan 62 kali. Baik. Ini yang selalu murid buat kesalahan. Dibahagi sekali saja. Saya akan tukar ke minit dululah cikgu. Okey, tukar ke minit dulu. 350 saat. Okey, bahagi 60. 10 bahagi 60 bersamaan dengan Ada titik perpuluhan ke? ada cikgu. Ada titik perpuluhan, kita bahagi lagi sekali dengan 60. Tak apa. Ya. Jangan takut dengan titik 60 perpuluhan. bahagi 60. Ingat ke murid cikgu je takut bahagi dengan 60. Macam mana ni cikgu? Okey, dia datang dalam bentuk Pecahan. pecahan. Okey, kita tekan yang ini. S ke D ni. Tekan S ni. ke D. Okey, dapat. Itu yang mengganggu saya tadi. 5.833 saat Okey. cikgu. Berapa titik perpuluhan saya kena letak di sini cikgu? Sebab dia 3. Ini minit cikgu. 350 bahagi dengan 60 bahagi dengan 60. Cikgu cek macam salah. Ini minit tukar minit dulu. Minit. Okey, tukar Saya lagi sekali. bahagi lagi 60 cikgu. Okey, bahagi dengan 60. Bersamaan dengan Tukar minit dulu. Cikgu terus tukar kepada jam. 7 maaf 0.097 jam cikgu. Ini jawapan terakhir saya. Okey, boleh. Cikgu terima jawapan ni. Sepatutnya 2 titik perpuluhan dah cukup. Ya. Tapi tak apa, cikgu terima jawapan ni. Seterusnya, Terima kasih, cikgu. soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Kita ada 10 minit. Okey. 10 minit. Bersamaan dengan berapa saat? Cikgu, ni saya tahu senang ni. je. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kita darab dengan? Darab 60. Darab dengan 60. Darab 60. Zup. Kita dapat 600 saat cikgu. Okey. Jauh sangat. Takut tolak markah. Okey, baik. Cikgu semaklah, cikgu semak. Silakan cikgu. Okey, baik. Cikgu semak. Yang ini betul. Yang ini pun betul. Ini betul. Ini betul. Ni cikgu terimalah, cikgu terima. Dan ini juga betul. Semuanya betul lah Hanif. Cikgu bagi lagi satu reward. Cikgu letak dalam bekas Hanif ya. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Nah, cukup tu? Nak lagi satu? Boleh. Cikgu bagi lagi satu. Alhamdulillah. Okey, kita baik. ada 4 coklat dah sekarang. Okey, jadi boleh tak Hanif tolong cikgu rumuskan apa yang kita belajar tadi? Apa yang kita telah belajar tadi cikgu? Kita ingat mengenai kuantiti asas cikgu. Ya, ada contohnya iaitu Ada panjang, ada jisim, ada jisim, ada suhu, ada suhu dan juga ada masa cikgu. masa dan satu lagi arus ampere. Arus Betul, elektrik. Arus Okey, elektrik. dan kita belajar bagaimana nak tukarkan unit kuantiti asas. Baiklah. Lebih jelas sekarang ni? Sangat jelas cikgu, dan saya pasti murid-murid di rumah pun dah jelas dah. Kita tahu apa nak buat sekarang kan. Tahu pengiraan itu. Sambil-sambil kita fikir tadi kan, boleh buat latihan ni balik, dan kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak belajar di Makmal Didik TV KPM ni. Terus bersama kami.
KPM. Baiklah. Menarik juga sebenarnya buku sains. Hai kawan-kawan semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM sekarang. Sekarang kita sedang sama-sama belajar mata pelajaran sains dalam slot menengah rendah. Sebenarnya kan saya ada buku sains tingkatan 1 ni. Saya nak ukur ketebalan lah. Kita tengok apa yang saya boleh guna. Macam-macam ada alat kat sini. Cikgu Farah. Ya, saya. Cikgu, saya ada buku sains ni. Ya. Saya nak ukur ketebalan lah. Tapi macam mana saya nak ukur ni, cikgu? Cikgu boleh tolong, Hanif. Ya. Tetapi, apa kata kita belajar sedikit dahulu sebelum kita kenal dulu alat-alat ini. Alat pengukur. Boleh? Boleh, cikgu. Seperti biasa. Masuk dulu kat sini. Saya akan ke belakang. Kita masuk dalam kelas. Alright, okey. Jadi kita belajar dulu penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Kita kenali dulu perkataan-perkataan itu, barulah cikgu akan ajar bagaimana nak ukur ketebalan untuk Hanif lah. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, yang pertama adalah apa yang pertama, Hanif? Kejituan, cikgu. Kejituan. Apa itu kejituan? Kejituan ini adalah kebolehan alat untuk mengukur mendapatkan bacaan yang hampir sangat ataupun yang paling tepat dengan yang sebenar, nilai yang sebenar. Contohnya katakanlah jisim Hanif, cikgu tekalah 50 kg katakanlah. Hampir betul tu, cikgu. Okey, 50 kg. Jadi kalau Hanif pakai alat pengukur, Hanif dapat 49, Hanif dapat 48, Hanif dapat 50. Berhampiran kan dengan nilai sebenar. Jadi alat yang Hanif guna itu adalah jitu. Okey. Yang kedua adalah kepersisan. Kepersisan ini adalah kebolehan alat pengukur untuk memberikan bacaan yang hampir sama berulang kali. Contohnya, tadi kita kata Hanif punya jisim adalah 50 kg. Tapi bila Hanif pakai penimbang A, jenama A kita kata. Okey, Hanif asyik dapat 46 je. Okey, dia berulang tak? Tapi dekat tak dengan nilai sebenar? Agak dekat, cikgu, tapi jauh lah juga sebenarnya kan. Tapi dia berulang dengan nilai yang sama. Itu kita panggil alat itu persis. Walaupun dia jauh sikit daripada nilai yang sebenar. Okey, yang ketiga adalah kepekaan. Okey, kepekaan ini adalah kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Dan yang keempat pula adalah ralat. Apa tu ralat? Tahu ralat? Ralat tu kesalahan ni, cikgu? Ya, betul. Ralat ini adalah kesalahan dalam bacaan. Okey, dalam bacaan lah. Kalau untuk sains, kita kata dalam bacaan. Okey, terdiri daripada dua jenis ralat. Yang pertama adalah ralat sistematik. Ralat sistematik. Okey, yang kedua adalah ralat rawak, cikgu. Okey, ralat sistematik ni adalah ralat yang disebabkan oleh alat itu. Okey, ralat rawak pula adalah disebabkan oleh faktor yang bukan alat seperti Hanif. Seperti Hanif. Okey, bukan alat seperti Hanif. Disebabkan oleh pemerhati lah. Cara kita baca kan. Okey, kemudian salah teknik sebabkan oleh kita. Itu kita panggil ralat rawak. Boleh diatasi lah kedua-dua ralat ini. Dah tahu semua-semua ini? Saya rasa saya boleh faham dah, cikgu. Kan, okey. Jadi jom kita ke seterusnya, iaitu sebelum kita nak ukur ketebalan buku tu, cikgu nak ajar dulu penggunaan angkut vernier. Macam mana nak baca? Ramailah murid cikgu ada masalah. Okey, angkut vernier adalah yang ini. Boleh tolong angkat kat cikgu? Ini adalah angkut vernier, cikgu. Okey, ini adalah angkut vernier. Tapi sekarang disebabkan oleh teknologi, kita dah ada angkut vernier yang digital. Kan? Okey, so sekarang cikgu nak ajar yang bukan digital punya. Bagaimana kita nak baca? Contohnya adalah penggunaan angkut vernier selalunya kita gunakan untuk ukur ketebalan. Okey, ketebalan. Okey, ini adalah dia ada dua skala. Skala yang pertama adalah skala utama. Yang panjang ni. Ni boleh tunjuk dekat murid-murid yang dekat rumah tu. Okey. Yang panjang ini adalah skala utama. Kemudian yang bawah ini kita panggil adalah skala vernier lah. Okey, bila kita nak baca skala utama, kita kena baca sebelum kosong. Nampak ni dia tulis 3.2, yang bawah ni kosong, sebelum kosong tu. Okey, sebelum kosong tu kat sinilah. Okey, dekat sini. Okey, kemudian kita tulis dulu siap-siap 3.20 cm. Okey, kita tunjuk siap-siap kat sini 3.20 cm. Kemudian yang bawah ni kita akan baca garisan dia kena selari dengan garisan utama. Yang mana yang selari dengan garisan utama? Contohnya dekat bahagian sini dia ada tunjuk kata 0.02 ni yang selari kat sini. Bahagian sinilah. Okey, dekat bahagian situ ada sama, jadi kita tambah dengan 0.02, kita akan dapat 3.22 cm. Okey, ini adalah kaedah untuk kita dapat ataupun bacaan untuk
angkut vernier. Katakanlah kita dah buat dah ni semua. Okey, Ya, sekarang cikgu. angkut vernier Hanif tu tertutup kan? Sekarang tadi Okey, Hanif tertutup, cuba saya tutup. buka sedikit Okey, je, Hanif cikgu. cuba tutup. Saya tutup dulu. Okey, Hanif tutup. Okey, Hanif tengok bacaan kat sini kosong bawah dengan kosong atas. Skala utama dengan skala vernier dia selari tak? Selari di sini cikgu. Kosong di atas dengan yang kosong di bawah Okey, adalah maknanya selari. alat pengukur kita tiada ralat. Okey, kalau ada ralat selepas kita dah buat pengukuran, kita kena semak sama ada ralat sifar ataupun ada ralat sifar positif ataupun ada ralat sifar negatif. Ada dua jenis ralat lah. Kita kena semak dan kita kena kira dia semula lah. Okey, cikgu. jadi dah tahu kan macam mana nak baca angkut vernier? Saya rasa boleh cikgu. Okey, seterusnya pula. Letak angkut vernier. Tolong ambil dekat cikgu. Tolok skru micrometer. Tolok skru micrometer. Saya Jumpa rasa tak tolok ini skru cikgu. micrometer kat situ? Ya, betul. Tolok skru micrometer. Okey, tolok skru micrometer sama juga macam angkut vernier. Ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Okey, juga. bacaan yang pertama adalah skala utama. Bacaan yang kedua adalah skala vernier. Jumpa? Yang ini skala utama di sini cikgu. Ya, betul. Yang itu skala Ya. utama. Yang dekat memanjang tu. Yang di sini adalah skala vernier. Ya, kat sini adalah skala vernier. Okey, nampak ya dekat situ? Ya cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana bacaan dia. Contohlah bila kita dah kapit ketebalan buku katakanlah kan. Okey, kita dah kapit, kita tengok bacaan sebelum skala vernier ni. Kalau kat sini kita tengok 3 kan? Ini Ya. adalah 3.5. 5. Okey, kita tulis sini 3.5. Nampak? Okey, kita tulis 3.5. Kemudian kita ada 0.38 ni. Okey, kita baca macam mana bacalah ni? 30, 35, 36, 37, 38. Dia selari dengan garisan skala utama. Campur, kita dapat 3.88 mm. Tolok skru micrometer diukur dalam mm. Okey? 3.88 mm di situ Ya, cikgu. betul. 3.88 mm. Okey, sama juga dia ada ralat sifar dengan ralat sifar yang terbagi kepada dua, iaitu ralat sifar positif dan juga ralat sifar negatif. Kita kena semaklah kalau kita semak sebelum, selamat hidup kita sebab kita boleh baiki ralat tersebut. Tapi kalau kita dah buat pengukuran baru kita semak, ada ralat. Jadi kita kena kira semulalah. Ada formula yang tersendirilah. Ya. Okey, sekarang kita nak cuba satu aktiviti dengan Hanif. Ya, Boleh cikgu. Hanif? Boleh, cikgu. Cikgu ke sana ya? Ya. Okey, baik. Kita nak buat satu aktiviti iaitu anda dikehendaki menggunakan 3 alat pengukur, okey, untuk mengukur ketebalan buku teks sains. Ketebalan buku ni tadi cikgu. Okey. Ya? Jadi cikgu, kita boleh guna apa? Alat apa? Saya rasa kita boleh guna angkut vernier. Okey, very good. Lagi? Kita boleh juga guna tolok skru micrometer. Bagus. Seterusnya? Satu lagi. Yang biasa kita guna. Pembaris. Boleh ke, Pembaris. cikgu? Okey, jom kita mula. Okey. Jadi, cuba Hanif ukur ketebalan buku yang dekat sini. Dekat Ya, sini. okey, Hanif cikgu. ukur saja. Ini Hanif tengok. Tulang belakang buku Ya, dia, kita tulang kata- belakang ni lah. Kita kata pakai tulang spine belakang ni buku, lah. ya. Okey, katakanlah Hanif ukur macam ni kan? Ya. Okey. Berapa bacaan Hanif tu? Saya rasa saya perhatikan di sini seperti 2 cm cikgu. Okey. Tadi kan kita ada cakap pasal ralat kan, betul tak? Ya, cikgu. Ralat disebabkan oleh pemerhati kan? Ya. Jadi pastikan bacaan itu adalah selari dengan mata Hanif. Untuk mengira. Okey, yang pertama apa Hanif dapat? Saya kena tengok selari ni cikgu. Seperti saya rasa 1.7 cm lah Okey, cikgu. kita tulis yang pertama 1.7 cm. 1.7 cm. Okey, teruskan lagi sekali. Dia kena baca 3 kali. 3 kali. Untuk elak ralat. Persis. Kalau sama ya. juga. Betul. Kita nak elak ralat, kita baca 3 kali. Saya akan cuba lagi. Saya perhatikan di sini. Atas sikit. 1.7 cikgu. Okey, saya 1.7 agak yakin. juga. Okey, 1.7. Okey. Sebenarnya Hanif kena letak buku ni atas meja, tapi cikgu beritahu kenapa Hanif buat macam tu, supaya murid-murid dekat rumah boleh tengok kan. Kalau tak atas meja baik. tak nampak kan. Mungkin yang ketiga saya boleh cuba atas meja Okey, je. boleh, Kita boleh. buat yang seperti itu. Baiklah, saya akan turun sedikit. Okey. Bagi sama. Okey, kita letak pembaris ni kat sini. Macam ni. Saya letak baris Okey, begitu. macam ni. Okey. Baik. Alright. Kita tengok di sini. 1.7 lah juga cikgu. 1.7 juga. Okey, Ya, saya- jadi purata kita campur semua. Kita bahagi dengan 3. Kita akan dapat 1.7 cm. Sama juga untuk angkut vernier dan juga tolok skru micrometer. Ya, cikgu. Kaedah yang sama juga Hanif kena buat lah. Ya. Okey, boleh Hanif cuba nanti? Boleh saya cuba cikgu? Boleh. Okey, kita cuba satulah. Kita cuba tolok. satu, Hanif nak cuba tolok. Kita cuba Tolok tolok. skru micrometer. Okey. Kita akan Buka dulu yang bawah tu. kita buka yang sini dulu cikgu. Ya, betul. Buka. Okey, masukkan Ini dia. akan kita buka supaya boleh muat buku kita di sini. Okey, lepas tu masuk Kemudian- pusingkan ni. Cikgu pegang buku. Terima kasih cikgu. Okey. Saya akan kepit dia. Okey, lepas tu yang belakang tu biar bunyi klak sikit.
Seperti ini cikgu Ya, betul. Betul cikgu Okey, betul. Kemudian saya akan Belakang sikit bagi dia pusing belakang tu bagi Yang bunyi. sini. Okey dah. Alright, okey dah. Dah, cikgu? Dah. Baik. Okey, sekarang kita nak baca. Bacaan macam mana nak baca ni? Oh, bacaan ni Terbalik Hanif pasang ni. Okey. Okey, kita angkat lah, kita angkat. Bacaan Bagi ni di senang sini untuk Hanif baiklah. baca. Sini ada 12 milimeter di sini cikgu. 12. Kemudiannya Okey, 12. Okey, 12. Baik, Okey, saya akan 12. tunjuk dekat murid-murid di rumah 12.0 Sini kita ada 12 mm. milimeter. Okey. Kemudian Campur kita dengan ada 0.44 0.44 cikgu. Okey, tambah dengan Milimeter. 0.44 4 milimeter. 4 mililiter. Okey. Jadi kat sini kita dapat 12.44 milimeter. mililiter. Kita dapat pula 12.44 milimeter. Ya. Nampak beza kat situ? Oh, beza Beza jauh. banyak kan? Ya, cikgu. Okey. Alright, jadi Hanif boleh ulanglah 3 kali. Kita ulang 3 kali ni untuk pastikan kita punya bacaan tu lebih tepat. Tak Ya, apa cikgu. untuk ni cikgu silap tulis lah kat Oh, sini untuk angkut patutnya. vernier. Patut Okey. kat bawah. Tak apa, Tolong untuk supaya angkut meter. vernier ni nanti Hanif cuba dekat Mak Mak Sains dengan cikgu, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Nanti kita cuba. Okey. Baiklah, seperti yang cikgu katakan, kita boleh cuba menggunakan alat-alat yang berbeza untuk mendapatkan kejituan, Ya. kepersisan, kepekaan dan elak daripada ralat. Dia ada 2 ralat. jenis cikgu. Ralat sistematik, dengan ralat. rawak. Ya, betul. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah pun dah boleh faham dan ni. Banyak lagi kan nak tahu kan. Tentunya terus bersama kami, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Masih lagi dalam slot menengah rendah di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Hai semua, anda masih menonton Didik TV KPM dalam slot menengah rendah. Sama-sama kita belajar mata pelajaran yang begitu menarik. Banyak eksperimen kita buat ni. Tentunya mata pelajaran sains ya. Di hadapan saya, tengok ada ni ladung bandul ni. Kita tengok apa jadi ni kalau saya angkat ni. Hanif tahu tak Hanif tengah buat apa tu? Cikgu, saya sedang main cikgu dengan ladung bandul ni je. Sedang main sebenarnya Hanif tengah buat 12 proses kemahiran sains lah. 12 proses kemahiran sains. Salah satunya iaitu memerhati. Oh. Ini sebenarnya kita dah belajar dekat sekolah rendah. Kita ingat kembalilah. Ya, cikgu. Okey, antaranya adalah memerhati, kemudian kita mengelas, membuat hipotesis, mendefinisi dan banyak lagi lah. Itu antara yang cikgu ingatkan kembali 12 proses sains. Oh, menarik cikgu. Okey, seterusnya pula hari ini kita nak belajar sambungan iaitu kita nak buat langkah, kita nak pelajarilah 9 langkah kaedah saintifik. Okey, apa 9 langkah kaedah saintifik tu? Macam biasa, Hanif tolong cikgu boleh? Boleh cikgu. Yang saya perhatikan pertama, di sini. iaitu? Saya memerhati kan cikgu cakap berhati kan. 9 langkah kaedah saintifik. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Tengah mengenal pasti masalah, betul tak? Jadi Ya, kita tengah uji masalah kita. Panjang bandul tu berapa kita tengah uji kan? Macam kat depan kita ni pun ada lagi satu yang kita asingkan dia tadi. Itu ada 5 kan? Ada 5. 5, betul tak 5? Ada 1, 2, 3, 4, 5 betul 5, cikgu. ini ada satu kan? Jadi Satu kita saja. tengok masalahnya. Contohlah, dulu-dulu pernah main buayan tak? Pernah cikgu. Pernah Sampai main sekarang buayan? pun saya main Okey. buayan. Pernah tak kita pusingkan tali buayan tu? Tak, saya Pernah tak buat tak? sampai. Tak sampai, Tak okey. pernah. Pernah lah saya suruh kawan-kawan lelaki saya pusingkan tu supaya kalau lagi pendek dia lagi laju. Lagi seronok. Jadi kita nak tengok betul tak benda tu. Jadi kita nak kenal pasti kita guna ladung ini. Ya, cikgu. Okey. Jadi kita uji. Itu kita kenal pasti masalah lah. Okey, yang kedua pula. Yang kedua, katanya membina hipotesis cikgu. Okey, kita nak membina hipotesis. Okey, contohnya lah dekat sini kita ada cikgu kata tadi kan, bila makin pendek cikgu kata dia makin laju. dia makin Hayunan laju dia. kan, makin cepat lah. Kita kata makin cepat. Makin cepat hayunan dia. Ya. Kita nak rekod pakai apa? Kita akan rekod menggunakan Jam detik. jam lah. Okey, kita akan rekod menggunakan jam. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah Seterusnya ketiga, mengawal pemboleh ubah. okey, bagaimana pemboleh tu? ubah ada berapa, Hanif?
Pemboleh ubah yang saya ingat ada 3 je. Ada 3, iaitu pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga adalah pemboleh ubah malar. Apa beza antara ketiga-tiga ni? Ada sebab ya cikgu tanya soalan ni. Baik-baik. Saya cuba ingat balik. Okey. Yang pemboleh ubah dimanipulasi adalah apa yang kita boleh ubah, cikgu. Okey. Untuk kita nak dapatkan pemerhatian dan Okey, analisa. contohnya kat sini kita ubah panjang benang. Panjang ladung ni lah sekali dengan bandul ni sekali lah kita akan buat. Okey. Kemudian dimanipulasi dimalarkan apa dia? Contoh kat sini. Dimalarkan ialah berat bandul. Jisim. Kita panggil jisim. Okey, jisim. Bandul ni lah. Okey. Kemudian yang bergerak balas? Yang bergerak balas ialah kelajuan. Bukan kelajuan. Masa yang direkod? Rekodkan. Okey, masa yang direkodkan. Baguslah. Okey. Oleh disebabkan yang bagus sangat, cikgu bagi 3. Dapat 3. Reward cikgu bagi 3. Terima kasih, cikgu. Saya sama-sama. Okey, dia seronok dapat coklat. Okey, seterusnya. Merancang eksperimen. Merancang eksperimen. Jadi kita akan rancang eksperimen kita lah. Kita akan buat macam mana kita nak buat semua. Kita akan letak kaki retort, okey, dan sebagainya. Okey, yang seterusnya iaitu Seterusnya ialah menjalankan eksperimen, cikgu. Okey, kita buat eksperimen itu. Okey, kita akan jalankan eksperimen tersebut. Dan yang seterusnya cikgu bantu, okey, iaitu mengumpul data. Kita akan rekodkan masa yang telah kita ambil tadi tu dalam bentuk jadual. Kan, Hanif? Dalam bentuk jadual, okey? Okey, dan yang ketujuh, Hanif pula tolong cikgu. Yang ketujuh, menganalisis dan mentafsir data. Dalam bentuk graf. Kita boleh tafsir data yang kita ambil tadi tu dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf, cikgu nampak corak. Nampaklah coraknya nanti kan. Okey, dan yang ke-8 iaitu membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini kita kena kaitkan dengan kita punya hipotesis tadi, Hanif. Okey, jangan risau. Kejap lagi cikgu akan tunjuk contoh laporan. Saya dah tanya dia ni, cikgu. Dan yang terakhir adalah untuk menulis laporan. Okey, bersama-sama dengan kita di sebelah kiri ni ada contoh laporan lengkap menggunakan eksperimen ni. Eksperimen wajib tahu. Kena buat dekat sekolah. Kena buat dekat sekolah. Yang bagusnya dah ada jawapan. Ada jawapan? Murid-murid salin je nanti. Baik, kita boleh faham ni, cikgu. Kan? Okey, yang pertama tengok penyataan masalah. Bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa satu ayunan lengkap. Maksud ayunan lengkap adalah kita akan tarik sudut dia sedikit saja. Ya, cikgu. Sedikit saja. Cikgu buat belah sini sedikit. Maksud ayunan lengkap adalah dari sini ke sini, kemudian dia patah balik sini. Tu kita pun stop. Kita stop. Kita hentikan. Tadi, kalau dia minta satu ayunan lah. Selalunya kami akan buat 10 ayunan. 10 ayunan lah, stop. Kena kira. Betul. Satu. Akan ada 4 murid dalam satu kumpulan. Satu murid dia akan tolong kira lah. 1, 2, 3. Dia tolong kira. Okey, kemudian kita lakukan pemerhatian gitu. Ya, betul, pemerhatian. Okey, kemudian membina hipotesis. Semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Okey, kemudian kita pun tulislah tujuan sedikit kan. Kenapa kita nak buat eksperimen ni? Ya, cikgu. Lukislah sikit. Tadi kan kita dah belajar lukis radas. Yes. Kita aplikasikan dekat sinilah. Okey, kemudian ada 3 pemboleh ubah. Kita tulislah. Mengawal pemboleh ubah. Ada pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Betul, pemboleh ubah dimanipulasi, panjang bandul tadi. Yang bergerak balas, masa untuk 10 ayunan lengkap. Nampak tak? 10 ayunan lengkap. 10 ayunan lengkap. Ya, okey, kalau satu tu sekejap sangat. Ya. Kan? Okey, kemudian yang dimalarkan adalah jisim, ladung dan juga sudut. Sudut ni selalunya murid akan menggunakan jangka sudut lah. Kita akan ambil 8 sajalah sudutnya. Okey? Dan bersesuaianlah selalunya sedikit saja. Okey, kemudian kita kena pastikan satu lagi. Kipas angin dekat makmal tu. Kena tutup. Kalau tak itu akan mempengaruhi. Jadinya murid-murid cikgu dia nak jawapan yang lengkap, dia akan suruh tutup. Panas tapi dia suruh tutup. Betul-betul nak jadi ahli saintis. Komitmen tu cikgu. Ya, betul. Kemudian kita nak merancang dan juga menjalankan eksperimen. Kita ada prosedur lah. Kita kena tulis apa langkah-langkah yang kita nak buat satu persatu. Murid-murid kena tahu buat benda ni nanti. Mesti teratur ya, cikgu? Betul, kena teratur. Kemudian keputusan kita lah. Okey, keputusan kan cikgu kata kita akan buat dalam bentuk jadual? Dalam jadual. Dalam bentuk jadual. Panjang dia berapa? Panjang ni cikgu tentukan ke? Hani boleh tentukan? Saya rasa eksperimen yang tentukan dia, cikgu. Boleh je. Cikgu nak tentukan pun boleh, Hanif nak tentukan pun boleh. Janji rekodkan data Hanif tu. Janji kita rekod. Okey, kemudian kena ada berapa kali cubaan? 3 cubaan, cikgu. 3 cubaan, kemudian kiralah puratanya untuk elakkan ralat. Baguslah. Kemudian perbincangan lah.
Okey, kita boleh tafsir data tersebut dalam bentuk graf dan kita tulis sedikitlah apa dapatan kita. Okey, dan yang terakhir lah iaitu membuat kesimpulan dan juga habislah kita buat report. Habis kita buat laporan di situ. Ya. Lagi satu kena buat kesimpulan. Jangan lupa ya buat kesimpulan. Kesimpulan tu sangat betul. penting, Cikgu. Cikgu, Ya. bercakap mengenai kesimpulan, kita pun sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan Sebelum kita, itu, Hanif, jangan nak melepaskan diri. Kita ada soalan untuk Hanif. Alamak. Nyatakan perbezaan 3 pemboleh ubah yang telah dipelajari. Contoh yang pertama. Perbezaan 3 pemboleh ubah yang telah dipelajari. Baiklah murid-murid, kena ingat balik ni. Kita ada yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Iaitu kita boleh yang kita ingin ukur ataupun kita ubah. Yang kita boleh ubah, yang kita ingin ukur. Pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang kita perhatikan hasil daripada yang kita manipulasi tadi. Baik. Pemboleh ubah yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang kekal, Cikgu, yang tak ada perubahan seperti dalam eksperimen kita tadi ialah jisim ladung, Cikgu. Ya, betul. Dan sudut ayunan. Ya, betul. Kita tengok betul tak semua jawapannya. Tepat kan? Sesuatu yang tetap sama yang serupa. Ubah dimanipulasi. Yang terbaiknya tahu apa? Hanif kaitkan dengan kita punya eksperimen. Itu yang paling terbaik. Jadi cikgu nak bagi 3 untuk jawapan Hanif. 3 coklat lagi. 2 ni ekstra adalah untuk sebab yang terbaik jawapan kaitkan dengan eksperimen kita. Alhamdulillah, saya dapat 5 coklat. Saya masuk lagi dalam balang saya. Boleh bawa balik rumah ya. Baik. Sekarang yang kita ingin minta kesimpulan dari cikgu. Apa yang sama-sama kita telah belajar hari ini, cikgu? Cikgu buat kesimpulan sorang-sorang tak best kan? Pertama sekali tadi kita belajar apa, Hanif? Pertama sekali kita belajar berkenaan dengan radas. Kemudian Hanif buat apa kat Makmal? Saya ada peraturan. Ada peraturan makmal yang perlu kita ikuti. Kemudian yang segmen kedua tadi kita ada belajar berkenaan dengan kuantiti fizik yang asas. Kan ada jisim, ada panjang, ada masa, ada suhu, ada arus elektrik. Very good. Ada arus elektrik. Kemudian yang seterusnya pula kita belajar berkenaan dengan alat pengukur. Kita ukur ketebalan buku kan tadi kan, buku teks sains. Ada berapa alat yang Hanif guna tadi? Yang sempatlah Hanif guna tadi? Kita ada angkut vernier, kita ada tolok skru mikrometer dan juga pembaris. Tapi Hanif sempat guna 2 je kan tadi? Tak apa, satu lagi nanti masuk mama cikgu ajar ya. Dan untuk yang kali ini kita belajar untuk tulis contoh lampuran yang lengkap. Cikgu, saya dah dapat banyak dah coklat di sini. Wanginya, baunya. Saya nak tanya cikgu, apakah prestasi keseluruhan saya, cikgu? Cikgu rasalah kan prestasi Hanif adalah biasa je kot. Tak, adalah cemerlang. Alhamdulillah. Tepuk tangan sikit untuk Hanif diri sendiri. Terima kasih, cikgu. Tentunya dengan tunjuk ajar cikgu. Alhamdulillah, saya pun jadi cemerlang. Saya pasti murid-murid kat rumah pun semuanya cemerlang juga. Dan saya tahu anda semua ada tanya ni kan, saya nak jadi lagi cemerlang lah. Kat mana saya boleh belajar atau cari sumber rujukan? Kita tanya cikgu nak. Cikgu Farah. Kat mana lagi? Saya kena belajar lagi ni. Delima KPM. Tentunya di Pelantar Delima KPM yang kita nampak pautan di kaca TV anda sekarang tu. Cepat-cepat pergi ke pautan tu, kita belajar dengan lebih lanjut ya, tu penting. Dan dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Tentu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Farah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farah ya. Sama-sama Hanif. Terima kasih juga sebab belajar dengan cikgu pada hari ini. Alhamdulillah cikgu, terima kasih. Dan juga kita ingin berterima kasih kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kolina. Terima kasih kerana bersama kami hari ini Cikgu Kolina. Kepada murid-murid di rumah, kekalkan minda itu sentiasa bertanya soalan. Sains ni pasal banyak tanya soalan dalam minda kita kan cikgu. Teruskan begitu, teruskan pembelajaran anda. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye semua.